اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 15, baris yang ketujuh daripada atas. Baris yang ketujuh daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dalil qiyamuhu binafsih, yaitu dalil qiyamuhu binafsih. Kalau tidak ada Allah sendiri-sendiri, bahkan kehendak kepada zat yang menumpang, nescaya adalah Allah sifat, dan keadaan Allah sifat bukan zat mustahil. Kerana kalau Allah sifat dah, tentu tidak boleh lagi bersifat dengan sifat ma'ani dan sifat maknawiyah yang lagi akan datang. Kerana sifat tidak boleh menumpang sifat pula. Dalil qiyamuhu binafsih, sifat yang kelima, qiyamuhu binafsih, terjemahannya berdiri dengan sendiri. Apa maksud berdiri dengan sendiri? Didatangkan maksud berdiri dengan sendiri ini, ada Allah sendiri-sendiri, ada Allah cara-cara diri. Makna apa kata cara-cara diri? Dengan bahawa tidak berkehendak kepada zat dan tidak berkehendak kepada penjadi. Ni dari segi bahasa Melayu kita ni, kita cakap, kita pun sama juga. Sekarang kita ni sendiri-sendiri dah. Mana apa sendiri-sendiri? Tak kerjasama dah, tak bersyarikat dah, sendiri-sendiri. Kita tidak berkehendak lagi kepada rakan kongsi, kita sudah sendiri-sendiri. Maknanya kita sekarang ni cara-cara diri je. Cara-cara diri dengan apa? Tak berkehendak, tak berhajat pada siapa-siapa dah. Ada ni cakapan kita lah. Tapi itu hanya bahasa lurah. Dari segi lurah kita kata gak, kita ni sendiri-sendiri dah. Kita dengan cara-cara diri dah, boleh bawa diri dah, tidak berkehendak pada yang lain. Itu zahir lah. Tapi hakikinya kita tak lepas daripada Allah yang mengatur segala-gala hak kita ni. Hak sani kata sendiri-sendiri dah, cara-cara diri dah, tidak berkehendak pada orang. Kita boleh bawa diri sendiri, kita boleh hidup sendiri-sendiri, cara diri dengan bahawa tidak berkehendak dan tidak berhajat kepada orang lain. Itu dari segi lurah kita lah. Sebab tu dalam kitab Pati Paridah kita ni, qiyamuhu binafsih, terjemahan dia berdiri Allah dengan sendiri. Maknanya ada Allah sendiri-sendiri, ada Allah cara-cara diri, ada Allah cara Tuhan lah.
Mana apa? Lepas daripada zat dan lepas daripada penjadi. Itu maksud dia. Qiyamuhu ta'ala binafsi, maksudnya Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada zat dan Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada penjadi yang menjadi akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua makna kepada qiyamuhu binafsi. Makna Allah tidak berkehendak kepada yang menjadi, itu mudahlah. Sebab kita kejap dah pegang Allah bersifat dengan sifat qidam. Ada Allah, tidak ada permulaan. Memanglah Allah tidak berkehendak kepada yang menjadi akan Allah. Sebab Allah bersifat dengan sifat qidam. Ada Allah, tidak ada permulaan. Ada Allah bukan jenis peseng kena jadi. Maka Allah tidak berkehendak kepada penjadi. Itu mudah je tu. Cuma makna yang pertama sahaja. Allah tidak berkehendak kepada zat. Tu sikitlah kalau kita kena mikir sikit. Apa makna Allah tidak berkehendak kepada zat yang menumpang ia ya Allah padanya pada zat? Sebab kita bicara dua. Satu bicara zat, satu bicara sifat. Zat-zat ni maqama binafsih, perkara yang berdiri sendiri. Sifat maqama bi ghairih, perkara yang berdiri di yang lain, menumpang. Sifat berkehendak kepada zat. Sifat tak boleh duduk asing. Adapun zat tidak berkehendak kepada zat yang lain. Sama juga dengan zat makhluk. Sama juga dengan sifat makhluk. Zat makhluk tidak berkehendak pada zat yang lain. Sifat makhluk berkehendak kepada zat. Juga contoh misalnya sifat warna, menumpang di kain, menumpang di kertas. Sebab sifat memang tidak boleh duduk asing. Putih gitu je, tidak menumpang di yang lain, tak mungkin sama sekali. Sifat mesti menumpang di zat. Sifat mesti menumpang di zat. Ada ni. Jadi putih menumpang di kain, putih menumpang di kertas. Putih duduk di kain, putih duduk di kertas. Kain ataupun kertas zat. Perlu tak kepada zat yang lain? Tak perlu, dia tak perlu. Kain-kain lah. Kena menumpang di mana? Kertas-kertas lah. Kena menumpang di mana? Jangan faham kata menumpang juga kertas dengan kain. Kain numpang dalam beg. Bukan gitu maksud dia. Kain kan menumpang juga. Kain bubuh dalam beg. Itu bukan menumpang maksud gitu. Kain ni kena menumpang dalam baku. Kain ni kena menumpang dalam almari. Itu bukan maksud gitu. Ada ni. Maknanya kain ni perlu tak kepada zat yang lain? Tak perlu. Sifat putih dia duduk di zat kain, duduk di zat kertas. Sifat memang kena menumpang. Adapun zat tidak menumpang. Zat tidak menumpang di zat yang lain. Tu hak makhluk pun sama. Sekarang ni kita balik kepada Allah Ta'ala. Allah Tuhan ni zat ke sifat? Tuhan ni zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan ada di zat Tuhan. Zat Tuhan yang wajib ada ni menumpang di zat yang lain? Tak. Sifat kesempurnaan ada di zat Tuhan. Zat Tuhan yang wajib ada ni berkehendak pada zat yang lain? Tidak berkehendak pada zat yang lain. Sebab yang berkehendak pada zat adalah sifat. Allah sifat ke? Allah Tuhan bukan sifat. Allah zat yang wajib ada, yang terkaya daripada segala-gala, yang segala-gala berkehendak ke dia. Itu zat Tuhan. Jadi apabila Tuhan ni zat, maka tidak berkehendak kepada zat yang lain untuk menumpang padanya. Adapun sifat, sifat berkehendak kepada zat untuk menumpang. Sebut menumpang ni payahlah kitanya.
Bukan menumpang lah, untuk duduk. Ke panggil apa? Ha? Kita panggil ke apa? Putih di kain. Kita tak kata tak putih menumpang kain. Ada? Ada. Putih duduk di kain. Ke kata mana? Putih dengan kain tu kata mana? Putih berada di kain. Ha? Putih duduk di kain. Ni dipanggil menumpang ni. Kalau kita sebut putih menumpang di kain, putih menumpang di kertas, apa tengok kita. Manis menumpang di gula, masing menumpang di garam, pedas menumpang di lada. Apa tengok kita, dia cakap bahasa mana ni? Klasik bunyi. Klasik dah. Wah, dibaca buku lama. Menumpang ni duduk lah. Nak kata duduk pun kena gedok. Tapi memang sifat berada di zat. Zat nak berada di mana? Tak payah. Sebab zat ni benda yang berdiri sendiri, tidak berada di yang lain. Itu zat. Yang berada di yang lain ni berada dah. Yang berada di yang lain adalah sifat. Sifat manis berada di zat gula, sifat masing berada di zat garam. Sifat berada di zat. Zat nak berada di mana? Tak perlu kepada zat yang lain. Jadi memanglah pegangan kita, Allah ni zat yang wajib ada. Allah ni zat diri Tuhan yang wajib ada. Diri Tuhan yang wajib ada ni yang bersifat dengan sifat kudrah, yang bersifat dengan sifat iradah. Kudrah, iradah lah yang berada di zat Tuhan, di diri Tuhan yang wajib ada tu. Adapun zat Tuhan, diri Tuhan nak berada di mana? Zat diri tidak berkehendak kepada zat yang lain untuk dimenumpang, untuk diberada. Tapi kalau sifat, sifat menumpang berada di zat. Sekarang Allah zat, maka tidak berkehendak kepada zat. Tu je. Kalau berkehendak pada zat, pastilah jadi sifat. Kalau faham sini, mudah ni nak bicara bab dalil qiyamuhu binafsih. Sebab dalil qiyamuhu binafsih ni, dia dua-dua makna tu. Dalil yang makna yang kedua mudah. Dalil Allah tidak berkehendak pada penjadi, tu dalil sifat kidam dah jadinya, tu mudah. Dalil Allah tidak berkehendak kepada zat. Ni kalau kita faham dah antara kedudukan zat diri dengan sifat yang berada di diri itu, kita faham lah. Tapi dalil dia agak panjang. Kalau dalil rekah agak, apakah dalil Allah bersifat dengan qiyamuhu binafsi? Dalilnya ada langit, ada bumi. Hak tu hak fardu ain, ringkas saja. Kenapa sama je dalil? Dalil Allah ada pun ada langit, ada bumi. Dalil Allah sedia pun ada langit, ada bumi. Dalil Allah bersifat dengan mukhalafah pun ada langit, ada bumi. Dalil Allah bersifat dengan qiyamuhu binafsi pun ada langit, ada bumi. Cuba gak huraku jalan mana? Tak pandai. Maknanya dia tak pandai ilmu fardu kifayah. Ni hak kalu-kalu ni panjang ni. Ni kita kena mati molek hak kedudukan zat diri dengan kedudukan sifat. Kita faham hak dalil ni. Kena tengok molek ni. Sebab dia akan pergi pada sifat ma'ani maknawiyah ni. Dia kalau pergi pada sifat ma'ani maknawiyah tu kena faham satu perkara lain pula tu. Tapi hak pertama yang kita nak kena matinya, kedudukan zat, kedudukan sifat. Kedudukan zat tidak berkehendak pada zat yang lain. Kedudukan sifat berkehendak kepada zat lain untuk dimenumpang, untuk dia berada. Ada dua perkara. Kemudian sifat ni ada pula sifat wujudi, sifat adami. Waktu dia bahasan lain pula tu. Tapi kena setuju juga sikit ni hak dalil hak qiyamuhu binafsi panjang ni. Kedudukan sifat tu sendiri. Ada sifat yang wujudi, sifat yang ada. Contoh ambil sikit dulu. Sifat kudrah. Kita buat misal kita lah mudah. Sifat kudrah. Ada tak sifat kudrah? Ada. Kita berasa no.
Kita berasa ni kudrah tenaga yang Tuhan letak di tubuh kita. Rasa kan? Ada ketikanya lesu je. Lepas tu berehat panjang sikit. Lepas bangun tu segar berasa. Mana apa tu? Ada sifat kudrah di zat tubuh kita. Kita ada sifat kudrah. Mana sifat kudrah tu sifat yang ada. Walaupun kita tak boleh nak tengok pesen mana sifat kudrah, tapi kita boleh merasai. Ketika Tuhan tarik sifat kudrah, lesu jadi. Ketika Tuhan bubuh sifat kudrah di badan kita, berasa segar je. Apa ada ni? Ke tak berasa? Mana sifat kudrah? Sifat yang ada. Kemudian nak cerita sifat kita ni. Kita bersifat dengan seorang, satu, wahdaniyah, satu. Mana kita ni panggil satu jugalah. Walaupun kita banyak juzuk di tubuh kita ni, satu mana, kepala suku lah maknanya sambung, tapi kepala tubuh, tangan, kaki. Lepas tu pula belah kulit lain, belah daging lain, belah tulang lain. Banyak bukan satu tu. Tapi kita panggil satu lah. Jangan pula tanya, mari seorang. Mari ramai, banyak. Dapat seorang banyak ni. Tengok boleh tak? Kepala mari, tubuh mari, tangan mari, kaki mari, kulit mari, daging mari, tulang mari. Maka tengok atas bawah kita. Apa benda pesing ni? Allah. Kita nampak dah di mari seorang, cuma nak tegur je. Kita nampak dah di mari seorang. Apa apa? Nak mula cakap. Mari seorang ke? Nak mula cakap. Orang ni kadang-kadang tak boleh. Nampak dah mari seorang, tanya benda lagi. Orang panggil tanya nak mula cakap. Mana dia? Tengok dah orang tu buat kerja gapa-gapa. Tanya pula. Buat gapa? Buat gapa pula tengok orang dia ni. Ada ni orang tanya tu, tanya nak bersaing je, nak berkawan. Bukan tanya tak nampak kawan tu tengah buat kerja apa. Gigi tengah buat apa tu? Mana nak buat cakap. Nampak dah mari seorang. Mari apa orang? Mari ramai, banyak. Tak seorang lah. Jadi kita bersifat dengan seorang. Mana sifat seorang? Mana sifat seorang? Tak ada sifat seorang. Pening pula gitu. Tak ada ke mana pula sifat seorang. Tak ada. Cuma kita reti tidak berdua seorang. Itu je. Diri sifat seorang tak ada. Cuma faham saja. Dia panggil sifat adami. Tak ada. Mana ni? Di situ sudah lah. Dia ada sifat yang jenis ada, macam kudrah. Dia ada sifat yang jenis reti sahaja. Sifat pun tak ada, cuma reti. Mana sifat ada? Sifat kudrah, tenaga ni ada. Mana sifat hak reti saja? Satu. Tu reti tak mari. Mana sifat satu? Tak ada. Ni nampak cokoh ni zat. Ni cokoh ni zat. Biar beza kau. Ni cokoh ni zat. Zat ada sifat tenaga. Tenaga ada, memang ada. Dan zat ni bersifat dengan satu. Mana sifat satu? Tidak ada. Cuma kita reti, kita faham. Tidak berdua, satulah nama dia. Jadi sifat satu ada ke tak? Tak ada. Gitu sudahlah. Macam contohnya kita kata talipung ni. Talipung ni zat. Sifat yang ada warna. Warna dia panggil sifat yang ada. Warna hitam ke, warna putih ke, warna sifat yang ada. Warna sifat yang ada. Sekarang ni talipung ni bersifat dengan sutir satu. Mana sifat satu? Tak ada. Cuma kita reti je. Ni zat ni. Warna sifat yang ada. Satu kita reti sahaja. Bukan sifat yang ada. Tak ada ni. Ada pun sifat nipis, tebal, panjang, pendek, besar, kecil, itu sifat iktibari belaka dia. Sifat iktibari. Iktibari mana apa? Kita kena regu adu dengan yang lain. Kita nak kata besar, tak boleh kata. Nak kata kecil, tak boleh nak kata. Kena marisa lagi. Marilah hak satu laginya dia kecil, maka dia besar daripada hak satu lagi.
Mari satu lagi dia besar, maka ni jadi kecil atau jadi besar. Jadi sifat kecil, sifat besar, sifat panjang, sifat pendek, sifat nipis, sifat tebal, dia panggil sifat iktibari. Dia kena regu dulu, kena adu dulu. Kalau tak ada gu, tak boleh nak kata. Nak kata besar tak boleh, nak kata kecil tak boleh, nak kata panjang tak boleh, nak kata pendek tak boleh. Kena marisa lagi. Ada ni. Mari satu lagi dia pendek, maka ni jadi panjang. Mari satu lagi panjang, maka dia jadi pendek. Tapi diri sifat tu ada ke tak? Tak ada. Jadi macam contohlah. Contoh bola. Bola lah bola ni. Bukan bola tu lain. Bola tu sebuti. Bola jadilah tu. Ni bola. Bola zat. Sifat yang ada adalah warna-warna di bola tu. Warna-warna tu lah. Ada warna putih, ada warna apa, bola tu sifat. Sifat yang ada. Bola tu sebiji. Sebiji sifat yang kita reti saja. Bukan sifat yang ada. Kemudian bola tu bulat. Bulat tu pun bukan sifat yang ada. Cuma kita reti pesen tu nama dia bulat. Hak kita nampak tu adalah zat bola. Kita bayarlah nak kata sifat bulat di bola, tak nampak. Kita nampak tu cokoh, tu zat bola. Sifat bulat. Kita cuma reti pesen tu betul, nama dia bulat. Pesen tu betul, nama dia 4 persegi. Pesen tu betul, nama dia 3 persegi. Gitu je. Tapi diri sifat bulat tidak ada. Yang kita nampak hanyalah zat bola. Yang kita nampak hanyalah sifat warna di bola. Itu benda yang ada. Zat benda yang ada, sifat warna benda yang ada. Sifat yang pesen ada. Ni nak tahu sikit situlah. Tapi kalau kita pergi kepada nak bicara bab hak sifat, contohnya kita ambil satu kudrah, kita ambil satu wahdaniyah. Kudrah sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Wahdaniyah kita reti sahaja, tidak berbilang Tuhan, maka Tuhan bersifat dengan sifat wahdaniyah. Diri sifat wahdaniyah ada tak? Tidak ada, dipanggil sifat adami. Tidak ada bukan makna Tuhan tidak bersifat dengan wahdaniyah. Cuma diri sifat tu boleh tengok ke tak? Tak boleh tengok. Sebab bukan sifat yang ada. Tapi kudrah sifat yang ada. Di hari akhirat, selain daripada kita dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala yang ada, kalau Tuhan beri, kita boleh melihat sifat kudrah yang berada di zat Allah tu. Sebab sifat kudrah tu ada. Boleh tak nak tengok sifat wahdaniyah Allah? Tak boleh tengok. Sebab sifat wahdaniyah bukan sifat yang ada. Cuma reti sahaja bila zat Tuhan tidak berbilang, zat Tuhan bersifat dengan wahdaniyah. Tu bahasa reti orang panggil, bukan jenis ada. Kalau kudrah memang sifat ada. Iradah memang sifat ada sampai ke sifat kalam. Sifat ma'ani yang 7 dipanggil sifat yang wujudi. Sifat ma'ani, ingat tu sifat ma'ani 7. Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sifat ma'ani yang 7 sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat wahdaniyah cuma kita reti sahaja. Apabila zat Allah tidak berbilang, maka zat Allah bersifat dengan wahdaniyah. Jadi zat Allah yang wajib ada, sifat Allah ada, sifat yang bangsa ada sifat Allah yang kita hanya reti sahaja. Reti zat hak pesen tak ada permulaan. Zat tu bersifat dengan kidam. Kita reti zat tu jenis tak ada kesudahan, maka kita pun berpegang Allah bersifat dengan baqa. Adapun diri kidam baqa bukan boleh tengok sebab bukan sifat yang ada. Sekarang kita kekal, kita bersifat dengan baqa. Sekarang kita kekal lagi lah, sebab belum lagi dimatikan. Kita kekal sekarang. Duk mana sifat kekal kita? Tak ada. Cuma kita reti kita tak mati lagi, panggil kita kekal. Mana duduk sifat kekal? Sifat kekal tak ada, cuma kita reti. Tak ada kesudahan lagi, tak mati lagi kan, panggil kekal lah sekarang ni. Mana sifat kekal? Kita reti sahaja. Mana sifat satu? Kita reti sahaja, bukan sifat yang ada.
Sifat kudrah, sifat yang ada. Sifat iradah, sifat yang ada kita boleh tengok. Mana kalau kudrah kita boleh rasa. Kalau sifat kudrah Allah di hari akhirat dalam syurga, kalau Tuhan kita tengok, kita boleh tengok zat Allah, dan kita boleh tengok sifat kudrah Allah, sifat iradah Allah, sifat ilmu Allah. Kemudian kita nak biar faham antara sifat Allah, ada sifat yang wujudi, ada sifat yang ada sifat yang adami. Cuma kita reti saja, bukan sifat yang ada. Kita nak kena reti kat situ tu, barulah kita reti kedudukan sifat maknawiyah. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, sampai kaunuhu mutakalliman. Kenapa sifat ma'ani kudrah sampai ke kalam sahaja ada kaunuhu? Kenapa wujud tidak ada kaunuhu? Sebab apa kidam tidak ada kaunuhu? Baqa' kenapa tidak ada kaunuhu? Ada. Kenapa baqa' tidak ada kaunuhu? Mukhalafah tidak ada kaunuhu. Qiyamuhu binafsi tidak ada kaunuhu. Wahdaniyah tidak ada kaunuhu. Sebab apa kudrah sampai ke kalam ada kaunuhu? Apa beza dia? Beza tadilah sifat yang ada dengan sifat yang bahasa reti. Tu. Barulah kita boleh faham kedudukan kaunuhu. Kemudian apa beza pula? Qudrah sifat yang ketujuh, kaunuhu qadirah sifat yang ke-14. Apa beza? Sah berbeza. Sebab apa berbeza? Sebab bubuh nombor suku, bubuh nombor asing-asing, kena pegang asing-asing. Qudrah kena pegang suku, kaunuhu qadirah kena pegang suku. Qudrah nombor 7, kaunuhu qadirah nombor 14. Maknanya pastilah lain-lain. Lain-lainnya beza kudrah kaunuhu qadirah, bezanya kok mana? Ni kalau nak pegang sifat 20, kalau dok gak pegang sifat 13, wujud sampai ke kalam. Kita pegang 20, kita nak pegang 20 ni kena reti molek kaunuhu tu apa dia. Kaunuhu qadirah, keadaan Allah yang kuasa, itu balik bahasa baru, itu terjemahan. Apa kehendak, apa maksud kaunuhu qadirah? Tak reti. Nak pegang ke mana? Ni bukan jenis pegang perkataan kaunuhu qadirah, ngapa kaunuhu qadirah, bukan ni akidah. Nak pegang satu-satu sifat kita kena reti, walaupun tak ada nak cerita pun. Tapi kita nak reti kok mana kaunuhu qadirah dengan kudrah tu, hak sifat asing-asing, sifat lain-lain. Nak kena reti, dia ambil daripada tadi lagi. Sifat Allah ada sifat yang wujudi, sifat yang ada, kudrah iradah sampai ke kalam. Ada sifat Allah ni sifat yang bahasa kita reti, kita faham gitu je. Tak ada permulaan, kidam, tak ada kesudahan, bubuh nama baqa'. Tak serupa dengan makhluk, kita bubuh nama qiyana mukhalafah. Tidak berbilang Tuhan kita, buh nama wahdaniyah. Sifat tu ada ke tak? Tak ada, cuma reti sahaja. Ada gitu je lah. Kadang-kadang sebut kata, macam contohnya, ni sifat satu ni tak ada. Dia berpening, tak ada apa tu. Ni zat telefon. Mana sifat satu? Tak ada. Cuma oleh kerana tak ada dua, jadi satu. Orang lain ni kan, telefon dia 2-3 lapis. Tengok atas meja tu kan, bosa, lepas tu bubuh pulak lepas tu bubuh pulak tepi tu, Allah. 2-3 otel telefon. Ada ni. Lepas tu dah poket pulak sini lagi, sini lagi. Tangan. Tangan. Kat kita tepek muka ke telefon. Tepek muka, gantung muka. Maknanya hak kita nampak ni zat. Zat kita nampak. Sifat apa hak jenis ada? Warna. Warna dia panggil sifat ma'ani. Warna dia panggil sifat ma'ani, sifat yang ada. Warna ada. Ada pun satu kita cuma reti je. Tidak ada dua, panggil satu. Ada tak sifat satu? Tak ada. Yang kita nampak ni adalah zat telefon. Yang kita nampaknya adalah warna telefon. Sebab warna sifat yang ada. Mana? Ni kita nak pergi pada dalil ni. Sebab dalil ni panjang sikit ni. Kita ambil dua kot luar. Boleh tu? Boleh lah. Sebab itulah hak dalil, hak fardhu. Apakah dalil qiyamuhu ta'ala binafsi? Ada langit, ada bumi. Cuba. Patut fardhu ain kepada kita. Tapi tak kan nak tinggal hak kitab ni, kena baca hak kitab ni pula.
Tengok macam mana kitab dia pergi pada dalil. Hak dalil maknanya pertama tu tidak berkehendak kepada zat. Sebab Allah zat. Kalau berkehendak pada zat, sah dia kena sifat. Kalau Allah sifat jadi guna pula, ni panjang dia cerita. Tapi dalil kepada makna yang kedua, Allah Ta'ala tidak berkehendak pada yang menjadi. Hak tu dalil kidam dah. Dalil kidam lah. Kalau Allah berkehendak pada yang menjadi, mana Allah baharu. Allah baharu. Kok kena ada orang yang membaharukan Allah. Lepas tu akhirnya pergi pada daurun dan tasalsul. Tasalsul ingat tak? Daurun dan tasalsul. Hak dalil kepada sifat kidam. Daurun tasalsul tu pun hak detail juga, hak alusi. Hak dalil sifat kidam, hak fardu ainnya, apakah dalil Allah bersifat dengan sifat kidam? Ada Allah, tidak ada permulaan. Dalilnya ada langit, ada bumi. Tu je. Hak dalil fardu ain, pendek je. Daurun tasalsul ni, kalau tak faham jadi tersasul gitu. Jadi pening jadinya. Ada orang payah-payah tu bukan fardu ain, hak fardu kifayah. Hak fardu ain ekah je dalam masalah dalil ni. Jadi dalil qiyamut ta'ala nafsi ni panjang sikitlah, hak fardu kifayah. Tapi kalau dalil ayat Quran mudah je. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-qayyum tu. Kita baca lepas ayat kursi, Al-qayyum. Kenapa Al-qayyum? Yang bersifat dengan qiyamuhu bi nafsi. Al-qayyum ada menterjemahkan dengan yang mentadbirkan sekian perkara. Al-qayyum ada terjemah dengan yang menjaga segala perkara. Al-qayyum ni juru kaka. Juru kaka mana apa? Yang mentadbir, yang mengatur, yang menjaga segala perkara. Atau apa? Juru kaka. Tak ada dia juru kaka. Biasa kalau masa masuk ada juru kaka ke mana? Juru kaka mana apa? Dia yang tukang handle. Bukan gitu? Bukan handle bukan gitu, juru kaka. Kita kata anu tak pakai juru kaka, perkataan juru kaka. Pakai tak? Masuk ada juru kaka, buat rumah ada tak juru kaka? Pakai kot nama juru kaka. Pakai kau? Mana buat rumah tu ada juru kaka dia. Juru kaka mana apa? Yang mengatur, yang menyusun, yang mengarahkan, kan? Dia belakanglah gitu gini gah. Dia juru kaka. Yang mentadbir, yang mengatur, yang menyusun. Ada terjemah Al-Qayyum dengan juru kaka. Terjemah Al-Qayyum terjemah juga dengan bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih. Itu dalil naqli, dalil Al-Quran ni dalil akad. Dalil qiyamuhu binafsih iaitu dalil qiyamuhu binafsih. Kalau ni dalil akal dipanggil. Kalau tidak ada Allah sendiri-sendiri. Maknanya kalau tidak ada Allah bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Maksud gitulah. Kalau Allah tidak bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Kalau Allah tidak ada sendiri-sendiri. Bahkan kalau Allah tidak bersifat dengan qiyamuhu binafsih, bahkan berkehendak, mana berkehendak Allah kepada zat lah yang menumpang. Dia kalau Allah ni ada sendiri-sendiri, kalau Allah ni bersifat dengan qiyamun nafsi, Allah tidak berkehendak kepada zat. Tapi kalau Allah tidak bersifat dengan qiyamu binafsi, maknanya Allah berkehendak kepada zat dan Allah berkehendak pada penjadi. Kan gitu tak? Sekarang kita berpegang Allah bersifat dengan qiyamu binafsi, dengan makna Allah tidak berkehendak kepada zat yang menumpang padanya dan Allah tidak berkehendak pada penjadi. Kalau Allah tidak bersifat dengan qiyamuhu binafsih, berarti Allah berkehendak kepada zat, ya, berkehendak pada zat yang menumpang Allah pada zat tu. Gitulah. Kalau dak dua-dua, tidak berkehendak pada zat pun tidak, berkehendak pada zat pun tidak, ada kena mesti salah satu dua-dua. Kalau Allah tidak bersifat dengan qiyamuhu binafsih, Allah tidak bersifat dengan tidak berkehendak kepada zat, berarti Allah akan berkehendak kepada zat. Kalau berkehendak pada zat pasal mana pula jadinya? Kalaulah berkehendak pada zat, nescaya adalah Allah sifat, bukan zat ada Allah ni. Sebab apa? Kerana
nescaya adalah Allah tu sifat. Kenapa kata kalau Allah tidak bersifat dengan qiyamuhu binafsi, berarti Allah berkehendak kepada zat, mestilah Allah tu jadi sifat. Kerana apa? Kerana yang berkehendak kepada zat adalah sifat. Kalau zat tidak berkehendak kepada zat yang lain, termasuk zat kita pun tidak berkehendak kepada zat yang lain. Tapi kalau Allah tidak bersifat dengan qiyamuhu binafsi, berarti Allah bersifat dengan berkehendak kepada zat. Kalau berkehendak kepada zat, tak ada dah lah jadi sifat lah Allah ni pulaknya. Allah bukan zat dah lah. Sebab kalau Allah zat, tidak berkehendak kepada zat. Tak. Allah berkehendak kepada zat. Allah jadi sifat. Ada ni. Sebab yang berkehendak kepada zat adalah sifat. Boleh tak? Hari ni lega sikit kan pukul 9 kan. Tak terkejut-kejut, takkan tak faham kau. Kan ada orang mari pukul 8.30. Ada? Tak apa, mari awal. Niat iktikaf awal boleh pahala awal, mari pukul 8 lagi bagus. Iktikaf lama sikit. Kalau Allah berkehendak kepada zat, pasti Allah sifat. Sebab kalau zat tidak berkehendak kepada zat yang lain. Kalau sifat kau berkehendak kepada zat yang lain. Jadi kalau Allah berkehendak kepada zat, pastilah Allah adalah sifat. Allah bukan zat. Dan keadaan Allah sifat, dan keadaan Allah sifat bukan zat, berarti situ mustahil. Dia berarti ni mustahil juga ni. Dan keadaan Allah sifat bukan zat, mustahil. Awak gitu dak. Dia kena ada tempat koma lah dak panggil dak. Bukan titik, koma. Titik tu habis bicara, ni tak habis ni, tapi kena koma molek. Dan keadaan Allah sifat, sebab dah kata Allah berkehendak pada zat, Allah sifat bukan zat, mustahil. Tak boleh terima akal seumpama tu. Sebab apa tak boleh terima akal? Kalau Allah sifat, Allah bukan zat, kenapa tak terima akal? Kerana kalau kata Allah ni sifat, Allah bukan zat, tu mustahil. Kenapa mustahil? Kerana kalau Allah sifat dah, Allah tu sifat bukan zat, tentu tidak boleh lagi bersifat dengan sifat ma'ani dan maknawiyah yang lagi akan datang. Yang lagi akan datang mana apa? Depan dia akan ceritalah. Habis sifat wahdaniyah, sifat yang ketujuh sifat ma'ani. Habis sifat ma'ani hak tujuhnya, sifat yang ke-14 kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman, sifat maknawiyah. Hak lagi akan datang, dia akan bicara sifat ma'ani maknawiyah ni. Sekarang ni bicara sifat salbiyah ni. Kenapa kata kalau Allah sifat bukan zat tu mustahil? Kerana kalau Allah sifat, pastilah Allah tidak bersifat dengan sifat kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basa, kalam. Itu sifat makni. Bila sifat kudrah, iradah tak ada, kaunuhu lagilah tak ada di Tuhan. Kok mana pula kalau kata Allah sifat, maka tidak akan bersifat dengan kudrah, iradah. Sebut sifat makni, kita duk khoya makni. Lepas tu jalan pas ke depan dah mengajar kita, kau pening tak sebut makni lah, sebut kudrah. Ambil satu contoh lah, kudrah iradah lah. Sebab makni ada 7 kan, kudrah iradah sampai ke kalam. Jadi kita ambil saja kudrah. Kalau Allah tu sifat, tak ada sifat kudrah di Allah. Maksud gitu. Kalau tak ada sifat kudrah di Allah, tak ada langit bumi. Ada langit bumi ni jadi dalil Allah bersifat dengan sifat kudrah. Kalau Allah bersifat sifat kudrah, mesti Allah zat. Sebab zat je ada sifat. Tapi kalau Allah sifat dah, tak ada lah sifat kudrah di Allah. Kenapa pula gitu? Kerana sifat Allah ni sifat bukan zat, tidak
boleh menupang sifat pula. Sifat tidak akan bersifat dengan sifat yang lain. Sifat tidak akan bersifat dengan sifat yang lain. Nak tanya, kudrah bersifat tak dengan iradah? Tak. Kudrah bersifat dengan ilmu? Tak. Kudrah bersifat tak dengan hayah? Tak. Kudrah bersifat tak dengan samak basarah? Tak. Sifat tidak bersifat dengan sifat yang lain. Jadi kalau Allah tu sendiri dah sifat, tak ada kudrah di Allah sifat ada. Tapi kalau Allah zat, adalah sifat kudrah di zat Allah. Jadi sekarang ni, kalau Allah berkehendak kepada zat, makna Allah bukan zat. Kalau Allah zat, tidak berkehendak pada zat yang lain, itu qiyamu binafsih. Bila Allah zat, adalah sifat kudrah di zat Allah, adalah sifat iradah di zat Allah. Hak kita duduk pegang ni. Tiba-tiba Allah tidak bersifat dengan qiyamuhu binafsi. Kalau gitu kok Allah berkehendak kepada zat. Kalau berkehendak pada zat, sifat Allah. Sifat yang berkehendak pada zat. Kalau Allah sifat, mustahil. Kalau Allah sifat, mustahil. Sebab apa mustahil? Kalau Allah sifat, mestilah tak ada kudrah di Allah yang sebagai sifat. Tak ada kudrah di Allah. Kenapa? Kerana sifat tidak bersifat dengan sifat yang lain. Putih bersifat tak dengan hitam. Hitam bersifat tak dengan kuning. Tidaklah. Sebab sifat tidak akan bersifat dengan sifat yang lain. Ada ni? Maka mustahil lah kalau tak ada kudrah di Allah. Sebab apa? Sebab kalau tak ada kudrah di Allah yang sebagai sifat, tak ada langit, tak ada bumi. Ni langit bumi ada ni kan? Makna Allah bersifat dengan sifat kudrah. Kalau Allah bersifat dengan sifat kudrah, pasti Allah zat. Kalau Allah zat, pasti Allah tidak berkehendak pada zat yang lain. Sebab zat tidak berkehendak pada zat yang lain. Ni, sekali turun kok ning, sekali naik kok ning. Apa ni? Yelah, kadang-kadang daripada zat turun ke sifat, kadang-kadang daripada sifat naik ke zat. Kalau Allah zat, tidak pendak pada zat lain. Allah zat ni ada sifatnya. Bila Allah ada sifat kudrah, ada langit, ada bumi. Kalau kita mari di bawah pula, langit bumi ni menjadi dalil Allah ada sifat kudrah. Bila Allah ada sifat kudrah, berarti Allah adalah zat, bukan sifat. Bila Allah zat, tidak berkehendak pada zat yang lain. Itu qiyamuhu binafsi. Itu daripada bawah naik ke atas pula. Hak tulis je. Ulang-ulang je ni. Cuma poin dia, apabila kata Allah sifat, bukan zat, kenapa hanya menyebabkan tidak bersifat dengan ma'ani maknawiyah je? Kenapa hanya tidak bersifat dengan kudrah iradah kaunuhu je? Kenapa kita tak kata kalau Allah sifat, kalau Allah sifat, tak ada lah 20 sifat di Allah. Ikut tu belaka. Ni tak ni, kalau Allah sifat, maka Allah tidak akan bersifat dengan ma'ani hak 7, maknawiyah hak 7. 14 barunya. Sebab apa dia mari dua je? Kalau Allah sifat, tak ada ma'ani hak 7, tak ada maknawiyah hak 7. Baru 14. Sebab apa tak kata? Kalau Allah sifat, maka tak ada lah 20 sifat di Allah. Apa dah kata gitu? Ni. Kenapa kalau Allah sifat, tak ada sifat kudrah di Allah, tak ada sifat iradah di Allah, tak ada sifat kaunuhu qadiran di Allah? Sifat wujud kidam bakap, apa nak cerita retek? Apa nak cerita retek? Apa cerita tak ada kudrah je, tak ada ma'ani maknawiyah je, tak ada kudrah iradah sampai ke kaunuhu mutakalliman? Berapa dah kata kalau Allah sifat, tak ada wahdaniyah. Kalau Allah sifat, tak ada sifat wujud. Berapa dah kata? Kalau Allah sifat, adalah sifat nafsiyah wujud. Kalau Allah sifat, tak adalah sifat salbiyah qidam baqa sampai ke wahdaniyah. Kenapa kata kalau Allah sifat, maka tak ada ma'ani maknawiyah sahaja? Sebab sifat yang tidak bersifat dengan sifat yang lain adalah sama-sama sifat ada.
Kan sebut tadi kan, kudrah sifat ada, iradah sifat ada. Allah sifat juga, bukan zat. Allah sebagai sifat pun ada. Kudrah sifat yang ada, iradah sifat yang ada. Sama sifat ada ni tak boleh nak bersifat antara satu sama lain. Tak boleh. Tetapi kita pergi pada sifat yang ada, kudrah. Sifat yang ada. Dia tidak bersifat dengan iradah bukan? Sebab sama sifat ada. Tapi kudrah bersifat tak dengan wujud. Nak cerita bab sifat ni. Kudrah sifat yang ada. Bersifat dah dengan iradah? Tidak. Kudrah sifat yang ada. Bersifat dah dengan ilmu? Tidak. Kudrah sifat yang ada. Kudrah bersifat dah dengan hayat? Tidak. Sebab sifat sama sifat tidak akan bersifat antara satu sama lain. Tapi nak tanya balik, kudrah bersifat dengan sifat wujud? Kudrah bersifat dengan sifat wujud? Kudrah Allah ni bersifat dengan sifat wujud? Bersifat. Kudrah Allah bersifat dengan sifat kidam? Kudrah Allah bersifat dengan sifat kidam? Bersifat. Kudrah Allah bersifat dengan sifat baqa? Bersifat. Kudrah Allah bersifat dengan mukhalafah? Bersifat. Kudrah Allah bersifat dengan wahdaniyah? Bersifat. Tu boleh ya? Sifat dengan sifat Sebab wujud kena baqa bukan sifat yang ada. Bolehlah nak bersifat dengan sifat kudrah yang ada ni. Ada. Mana gini? Tak faham? Live FB ada, balik ulang di hak ni hak FB je. Kan? Sifat tidak bersifat dengan sifat yang lain, sama-sama sifat wujudi. Kalau kita kata warna sifat ada kan, warna putih boleh bersifat dengan warna hitam? Tak boleh. Warna putih boleh bersifat dengan ada? Boleh lah. Ada warna putih, mana warna putih bersifat dengan ada. Warna putihnya ada bila? Lama dah. Warna putih bersifat dengan sedia. Bersifat kidam lah, tapi kidam zamani lah, bukan kidam hakiki sifat Tuhan. Kidam zamani ni dia panggil kidam dah lah. Kalau dia lama, setahun lebih panggil kidam dah lah. Warna putih ni bersifat dengan sifat kidam. Bersifat lama dah. Warna putih ni bersifat dengan sifat kekal. Warna ni memang kekal sungguh lah. Cak apa? Kekal, tahan lama. Boleh royak lah. Sifat putih ni lama dah, sedia orang panggil. Sifat putih ni kekal, dok lusuh-lusuh pun lama mana dah kita pakai sifat tu. Sifat putih tu ada di dinding kita, kekal sungguh lah. Tengok, putih boleh bersifat dengan kekal, putih boleh bersifat dengan ada, putih boleh bersifat dengan sedia. Putih sifat ada, sedia, kekal bukan sifat yang ada. Bolehlah nak jueng. Ada. Tapi kalau sama-sama sifat ada, boleh tak? Putih bersifat hitam, hitam bersifat kuning, tak boleh. Sebab dia sama-sama sifat ada. Sama dengan kudrah boleh bersifat dengan iradah, tak boleh. Tapi kudrah bersifat dengan wujud, kudrah bersifat dengan kidam, kudrah bersifat dengan baqa, kudrah bersifat dengan wahdaniyah. Kan kita ngaji keesaan pada sifat kan. Kudrah Allah satu, iradah Allah satu, itu wahdaniyah. Ilmu Allah satu. Mana sifat kudrah iradah ilmu sampai ke kalam bersifat dengan wahdaniyah. Itu sifat boleh bersifat dengan sifat yang lain. Itu sifat ada dengan sifat tak ada, cuma reti je satu ni. Mana? Kemudian kita balik. Kalau Allah sifat, tak ada kudrah di Allah. Sebab Allah ni sifat yang ada. Kudrah sifat yang ada. Sifat Allah ni sifat, ada tak kudrah? Tak ada dah di sifat Kalau tak ada kudrah di sifat ni, tak ada langit bumi. Sebab tu dia kata kalau Allah sifat, nescaya Allah tidak bersifat dengan ma'ani dan maknawiyah juga. Dia tak kata kalau Allah sifat tidak bersifat dengan nafsiyah salbiyah. Dia tak kata nafsiyah wujud, dia tak kata salbiyah kidang sampai ke wahdaniyah hak 5 sifat, dia tak kata. Sebab kalau Allah sifat boleh bersifat dengan wujud, kalau Allah sifat boleh bersifat dengan kidang, kalau Allah sifat boleh sifat dengan baqa, kalau Allah sifat boleh sifat dengan wahdaniyah, kalau Allah sifat tidak boleh bersifat dengan sifat kudrah, kalau Allah sifat tidak boleh bersifat dengan sifat iradah,
Tak ada kudrah, tak ada iradah, tak ada langit, tak ada bumi. Langit bumi ni ada kan? Berarti Allah bersifat dengan sifat kudrah iradah. Kalau Allah bersifat dengan sifat kudrah dan iradah, Allah adalah zat. Sebab yang bersifat adalah zat. Kalau Allah zat, maka Allah tidak berkendak pada zat yang lain. Tidak berkendak pada zat lain, itulah qiyamuhu binafsih. Mana? Ada hangguk, ada diam. Ada belaka. Dia banding ni payuh pulak ni. Dia banding dengan hak makhluk. Sifat tidak akan bersifat dengan sifat. Bandingnya tengok berbanding. Seperti pelihat kita, banding dia. Misal kita pula jadi. Bandingnya, bandingan kata sifat tidak bersifat dengan sifat ni. Bandingnya seperti pelihat kita. Tidak boleh tumpang pelihat pula. Bukan mesti tumpang di zat, iaitu mata. Jadi kita ada zat, iaitu biji mata. Kita ada zat, iaitu biji mata. Kemudian ada sifat basar di biji mata, itu dipanggil sifat pelihat. Ini panggilan di sifat pelihat. Yang Tuhan taruh di biji mata ni zat. Sifat pelihat ni boleh tak nak tumpang di pelihat yang lain? Tak boleh. Dia mesti tumpang di zat. Sifat mesti tumpang di zat, tapi tak boleh tumpang di zat yang lain. Boleh tak sifat pelihat di biji mata kita nak tumpang di sifat pelihat di mata orang lain? Tak boleh. Sifat pelihat mesti menumpang di zat. Ada. Mana kalau tak ada zat mata, tak ada biji mata, tak ada lah sifat pelihat. Tapi ada biji mata, terkadang tak ada sifat pelihat. Biji mata comel, tapi tak nampak apa satu. Sebab tak ada, Tuhan tak taruh sifat pelihat di biji mata. Sifat pelihat di biji mata ni Tuhan bubuh lain pula. Biji mata satu zat, satu benda yang Tuhan buat kita. Kerana Tuhan taruh pula sifat pelihat di biji mata kita tu. Ada. Nak panggil apa hak sifat hak Tuhan taruh di biji mata kita tu? Biji mata kita zat. Sifat panggil apa? Sifat Tuhan letak di biji mata. Sebab tidak semestinya orang comel biji mata ada sifat pelihat. Ada orang tertengok mata dia comel je, tak ada selaput pun mata dia, tapi tak nampak apa satu. Tuhan tak bubuh sifat pelihat situ. Jadi sifat pelihat dia tidak menumpang di sifat pelihat lain. Dia mesti menumpang di zat biji mata. Ada ni. Tu je nak bandingnya. Jadi kalau sifat pelihat boleh nak tumpang di sifat pelihat yang lain? Tak boleh. Lepas tu tumpang di mana? Bukan mesti tumpang di zat sifat pelihat ni. Mana zatnya? Iaitu mata. Tu tempat sifat pelihat tumpang. Maha suci Allah menumpang seperti ini. Kalau Allah ni sifat menumpang di yang lain, mustahil. Maha suci sama sekali. Bahkan Allah tidak berkehendak pada zat yang menumpang ia, ya Allah, padanya pada zat. Allah pasti tidak berkehendak pada zat yang lain. Kalau tidak berkehendak pada zat lain, Allah pastilah zat, bukan sifat. Allah zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Bila Allah zat, tidak berkehendak kepada zat yang lain. Kalau Allah berkehendak pada zat yang lain, berarti Allah pastilah sifat. Kalau Allah tu sendiri sifat, tidak bersifat dengan sifat kudrah iradah. Kalau tidak bersifat sifat kudrah iradah, tak ada langit, tak ada bumi. Langit bumi ada, pastilah Allah bersifat dengan sifat kudrah iradah. Kalaulah Allah bersifat dengan sifat kudrah iradah, pastilah Allah zat. Kalau Allah zat, pastilah Allah tidak berkehendak pada zat yang lain. Sebab zat tidak berkehendak pada zat, yang berkehendak pada zat adalah sifat. Jadi Allah zat bukan sifat, maka tidak berkehendak pada zat yang lain. Mana? Hak fardu ainnya, apakah dalil
Allah tidak berkehendak pada zat. Dalilnya ada langit, ada bumi. Iyalah. Kalau nak panjangnya, sebab apa awak jadikan dalil Allah tidak berkehendak pada zat ni, dalil ada langit, ada bumi. Ni panjang, ni fardu kifayah. Sebab kalaulah Allah sifat, maka tidak berkehendak kepada sifat. Maka kalau Allah sifat, maka tak ada sifat kudrah, tak ada langit dan bumi. Tak ada langit bumi mustahil, sebab nampak ada dah ni. Jadi bila langit bumi ada, mesti Allah ada sifat kudrah. Kalau Allah bersifat dengan sifat kudrah, pasti Allah adalah zat. Kalau Allah zat, pasti Allah tidak berkehendak pada zat yang lain. Kan? Itu dalil bagi makna yang pertama, qiyamuhu binafsih, Allah tidak berkehendak kepada zat. Hak yang kedua pula, dan atau dia atau ni molek dan, sebab dia dua makna ni satu makna bagi qiyamuhu binafsih. Atau kalau Allah berkehendak pada yang menjadi akan dia. Sekarang ni Allah bersifat dengan qiyamuhu binafsih, dengan makna Allah tidak berkehendak pada yang menjadi. Sebaliknya, kalau Allah berkehendak kepada yang menjadi akan dia akan Allah, tentu ia Allah baharu, dan baharu ia Allah tu mustahil, kerana telah tetap dah kidam Allah dengan dalil yang dahulu. Dalil daurun tasarsu tu lah, tetap dah Allah ni bersifat dengan sifat kidam. Kalau Allah bersifat dengan sifat kidam, pastilah Allah tidak berkehendak kepada yang menjadi akan Allah. Sebab Allah ni kidam, bukan perkara yang jenis dijadikan. Hak jenis dijadikan mesti asal mari daripada tak ada. Allah bersifat dengan sifat kidam, ada tidak ada permulaan. Allah bukan jenis perkara yang dijadikan. Maka bila Allah bukan jenis perkara yang dijadikan, sebab Allah ni kidam, pastilah Allah tidak berkehendak kepada yang menjadi. Dua-dua kalau ni tak digi belaka. Kalau Allah berkehendak pada zat pun mustahil, kalau Allah berkehendak pada penjadi pun mustahil, maka tetaplah Allah ada sendiri-sendiri, dengan makna tidak berkehendak kepada zat dan tidak berkehendak kepada penjadi. Dan mustahil lawannya, lawan kepada qiyamuhu binafsi. Apa lawannya? Iaitu Allah berkehendak pada zat yang menupang, mustahil. Sebab kalau Allah berkehendak pada zat yang menupang, Allah sifat. Kalau Allah sifat, tak ada kudrah. Kalau tak ada kudrah, tak ada langit bumi. Langit bumi ada, depan mata kita jelas. Pastilah Allah ada sifat kudrah. Bila Allah ada sifat kudrah, pastilah Allah zat. Bila Allah zat, pastilah Allah tidak berkehendak pada zat yang lain. Atau yang menjadi akan dia, mustahil Allah berkehendak pada yang menjadi akan dia, kerana kalau Allah berkehendak pada yang menjadi akan Allah, pasti Allah baharu. Mustahil dengan kejap dalil sifat kidam, sifat yang kedua. Selesai dalil qiyamuhu binafsi. Tapi cerita molek dah tu. Hak dalil fardu ain, apakah dalil qiyamuhu binafsi? Ada langit, ada bumi. Kok mana jalan awak jadikan ada langit bumi menjadi dalil qiyamuhu binafsi? So duk tanyalah, saya tak pandai. Tu mana apa tu? Dia jahil ilmu fardu kifayah. Tak ada tapi jahil lah orang panggil. Suka orang panggil jahil. Tapi mujulah jahil fardu kifayah. Dah pelik apa kita jahil fardu kifayah? Banyak benda kan hak fardu kifayah kita jahil. Fardu ain pun ada hak jahil. Terus kata fardu kifayah. Tapi nama apa tu? Nama jahil. Orang tanya kita, apakah dalil qiyamuhu binafsi? Ada langit, ada bumi. Gitu je. Gitu je. Kok jalan mana mu ambil jadi ada langit bumi sebagai dalil qiyamuhu binafsi? Tak pandai. Kita pun awak jahil. Bolak mata dia. Jahil fardu kifayah. Tak berdosa lah. Tapi jahil ni comel ke? Cuma tak berdosa. Cuma tak ambuh, apakah dalil qiyamuhu binafsi? Pakai tu orang sudah. Tu hak tambah.
Hak ni kalu panjang ni, hak ni fardu kifayah. Kan? Tu kata tauhid ni hak agak payah sikit itu, fardu kifayah lalu dah sebenarnya. Agama ni mudah je. Agama cukup mudah. Hak fardu ain gekah saya kena ngaji molek bab akidah walaupun mudah-mudah pun kau tak ngaji tak selesai berat kita. Tapi mana kalau kata ngaji sebab 20 ni payah dak. Hak payah tu hak fardu kifayah. Hak fardu ain mudah. Kalau payah pun orang mengajar yang buat payah. Bukan ilmu tu payah. Kalau ada cuma hak payah pun hak fardu kifayah. Tak susah-susahlah. Ilmu apa sekalipun, ilmu dunia sekalipun, ada hak mudah, ada hak payah. Ilmu matematik hak mudah je untuk hidup kita tu lah. Reti kenal nombor, reti capur, reti tolak, reti kali, reti bahagi, cukuplah matematik tu untuk hidup kita. Tapi orang ngaji tu, tu untuk orang dapat lulusan tinggi, orang nak kerja makan gaji besar tu, tu bagi orang tertentu lah. Tapi untuk hidup kita tak tipu dia orang, kena nombor, kena capur, kena tolak, cukup. Apa nak kata? Ilmu dunia payah, memang payah. Hak payah tu lah, hak mudah je. Hak mudah tu untuk asas-asas. Mana ni? Kalau hak kodoh, kalau rendah tu mudah je. Tapi hak ngaji kalau menengah memang payah. Tapi untuk kehidupan boleh dah nak hidup sementara atas dunia tu. Tapi nak ketinggian, nak kehebatan, nak kesenangan dunia, payah sikit lah kalau tak ada ngaji banyak. Sama juga kita ilmu agama ni. Untuk sah agama kita, kena cukup fardu ain sikit-sikit tu. Tapi tambuhlah sekadar fardu ain je kita nak dapat kedudukan yang tinggi dalam agama. Ngaji mu fardu kifayah pula. Ngaji mu fardu kifayah pas mati tak habis. Kita ngaji ilmu dunia tambuh sekadar boleh hidup. Nak jadi kaya raya pakak besar. Tapi belajar ilmu agama, tak apalah, lepas fardu ain pun dah apa dah. Dengar ni. Pak Badaim dah pedah. Fardu kifayah. Tambuh. Dah nak ngaji fardu kifayah, hidup pondok lah. Balik kemah kain baju apa semua nak pergi mana ni? Nak hidup pondok ngaji fardu kifayah. Bukan ada benda pun di rumah. Anak-anak duk KL belaka dah. Ayam itik beri kat orang dah lah. Dia mikir ayam itik apa benda? Abang apa? Baju dalam kusang apa panggil? Balik-balik ngemah berbaju nak kusang pikir hidup pondok boleh ngaji ilmu fardu ain fardu kifayah baru je belajar. Kita belajar mingguan ni panggil belajar gitu je lah. Panggillah belajar kodoh-kodoh. Dan kita pun bukan belajar mingguan, kita belajar tiap-tiap hari. Cuma satu-satu kelas tu kelas mingguan, tapi kita belajar tiap-tiap hari. Apa dah tu? Tapi kalau belajar kodoh tu nak lebih tak boleh lah, nak mewah tak boleh lah, kena tupu fardu ain lah. Kalau nak mewah, nak lebih, kita ngaji pondok sehari-hari belah-belah uti fardu ain fardu kifayah, fardu ain fardu kifayah. Pagi-pagi orang tua bunyi dah selipar pergi sejik. Orang tua jalan kesek-kesek kan, pada orang jalan kesek-kesek ni dia bunyi kuat. Bunyi pula selagi hak kesek-kesek satu bunyi kuk tukar. Bunyilah tukar tu orang tu. Tapi awal pergi masjid orang tua, awal ada masjid dah. Lepas selesai wirid subuh panjang tu, wirid subuh baca kitab lalu dah 2 ti baca kitab. Tunggu waktu habis 2 ti kitab, berehat sekejap, orang balik makan pagi, waktu pun balik makan pagi. Lepas tu setengah jam ni mari pula dengar pula. Tak ada kitab pun dengar 2 ti 3 ti pun didengar je. Orang balik dia balik, waktu mari pula rapat ke zuhur, rapat ke asar. Gitu berjemaah belajar, dengar sama, kena telinga pun tak dengar. Ada telinga pun tak dengar orang tua tu. Lepas tu tak ada daya upaya lah. Tu ini kekurangan yang Tuhan jadikan dia. Janji duduk dalam majlis ilmu tapi tak dengar apa satu, itu bukan upaya dia. Ni baru panggil belajar sungguh.
Belajar fardu ain, belajar fardu kifayah. Keenam, wahdaniyah sifatun salbiyatun. Wallahu a'lam.